الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين المخلصين. نستغفر الله العظيم تائبون إلى الله العظيم، نستغفر الله العظيم تائبون إلى الله الكريم، نستغفر الله العظيم تائبون إلى الله الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أما بعد. Jadi tuan-tuan, seperti biasalah, sebelum kita memulakan pengajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan. Bila kita sebut hadiah ni tuan-tuan, maknanya ulama fiqh mentafsirkan hadiah ni daripada orang yang di bawah kepada orang yang lebih tinggi. Secara umumnya pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan sebarang balasan dinamakan tabarruk. Pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan pembalasan dinamakan tabarruk. Dan apabila yang diberi itu kita beri ketika masih hidup, dan yang kita beri itu adalah harta, maka dinamakan pemberian itu sebagai hibah. Dan apabila pemberian itu berbentuk harta adalah dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kasih, dengan tujuan untuk menunjukkan rasa hormat dan memuliakan daripada orang yang lebih bawah kepada orang yang lebih atas, maka dinamakan sebagai hadiah. Jadi hadiah ni lebih khusus daripada hibah, dan hibah itu lebih khusus daripada tabarruk. Tabarruk ni lebih umum. Dalam tabarruk tu kita ada macam-macam tabarruk. Ada orang tabarruk darah, ada orang tabarruk masa, ada orang tabarruk tenaga, ada orang tabarruk kemahiran, ada orang tabarruk harta. Harta tu dinamakan sebagai hibah. Dalam hibah ni pula ada berbagai lagi kategori berdasarkan tujuannya. Kalau tujuannya lah untuk kasih sayang, menghormati daripada yang bawah kepada yang atas, maka dinamakan hadiah. Maka sebab itulah kita namakan menghadiahkan pahala. Nuhdiha wa nuqaddimuha. Kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam tak berhajat pun sebenarnya. Tapi hadiah itu tanda kasih sayang. Dan apabila kita bagi pada orang yang berhajat, maka dinamakan sebagai sedekah. Dan apabila seseorang itu bagi ketika dia dalam sakit hendak mati, dinamakan atiyah. So hadiah tak sama dengan sedekah, sedekah pun tak sama dengan atiyah. Jadi kita hadiahkanlah tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tuan-tuan tak mampu kita nak ikut sunnah, teranglah kita akui. Ada orang kata kalau kamu cinta Rasulullah, ikutlah sunnah ni. Tapi kita tak mampu nak ikut sunnah, kan? Adakah sesiapa di sini yang mampu mengatakan bahawa dia dah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100%? Ada tak? Siapa yang nak angkat tangan tu ni? Oh, dia kata kalau cinta cukuplah ikut sunnah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau cinta Allah, ikut aku. Soalannya tuan-tuan, kita mampu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 100%, tuan-tuan? Tak mampu kita. 10% pun tak sampai. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan yang lain daripada keistimewaan kita. Rasulullah kata, mataku tidur, hatiku tak tidur. Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak sama dengan hati kita, tuan-tuan. Tak sama. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, walaupun kita ni mungkin tidak mampu menunaikan hak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak mampu, tuan-tuan.
Tuan-tuan lah kita kata, saya lah tak mampu tuan-tuan nak ikut sunnah 100%, tak mampu. Kita ikutlah kadang kita mampu. Walaupun ada orang dia pun dakwa dia dapat ikut sunnah, tapi saya tak mampu. Kita nak ikut tak mampu tuan-tuan, tak mampu. Moga-moga lah tanda kasih sayang kita ni dapatlah sekurang-kurangnya kita dapat berkat seperti mana satu orang sahabat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu, tapi aku tak prepare apa-apa pun. Amalan aku basic, solat tak banyak, aku tak prepare apa-apa pun. Jadi apa kata Rasulullah, apa yang kamu sediakan untuk di sana nanti? Oh, aku sediakan cinta aku pada Allah dan Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Ada riwayat sebut al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan seseorang yang dia cinta pada hari kiamat nanti. Sebab tu kita pesan sangatlah pada kita punya keluarga-keluarga kita khasnya, jangan langsung tanam rasa cinta kepada artis-artis. Jangan langsung tanam rasa cinta kepada ahli-ahli sukan. Setengah ulama memberi fatwa bahawa haram menjadi ahli sukan profesional. Sebab apa tuan-tuan? Sukan ini termasuk dalam kategori al-lahwu. Al-lahwu ni perkara yang sia-sia. Sedikit tak apa, kalau banyak jatuhnya hukumnya haram. Jadi kalau dah seluruh hidupnya itu berlahwu, bersia-sia, pagi main bola, petang main bola, malam cerita bola, baik sebelum tidur tengok bola, pagi bola. Jadi seluruh hidupnya Allahu. Maka sebab tu ulama kata hukum menjadi pemain bola. Sebahagian ulama menyatakan hukum menjadi pemain ahli sukan profesional, iaitu sepenuh masa jatuh hukum haram kerana terlampau dalam perkara-perkara yang lahu. Jadi jangan tanamkan rasa cinta kita kepada orang-orang begini tuan-tuan, tanpa sebut nama yang khusus, sebab kita tak tahu akhir hayat mereka. Tapi mogalah kita dapat berkat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, khasnya Syekh Abdul Hafiz Al-Ghumari, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan, hari ni saya tak bercadanglah nak sentuh tentang kitab sikit. Sebab apa? Sebab hari ni berkaitan dengan Maulidur Rasul. Sedangkan tajuk yang kita nak sentuh nanti lah berkaitan dengan bersembahyang di masjid yang ada kubur di tepinya. Dan kita dah bincang banyak lah, sedikit sebanyak lah, bahawa kalau kita tengok tempat-tempat yang dimuliakan di atas muka bumi Allah ini, semuanya ada kaitan dengan sejarah para anbiya. Masjidil Haram, sejarah dengan Nabi Adam alaihi salam pun ada. Sejarah yang masyhur sekali dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Masjidil Aqsa, hampir ke semua nabi-nabi Bani Israel di situ. Dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tempat-tempat yang mulia yang disebut 3 masjid ini tuan-tuan, la tushaddu rihal illa thalathati masajid ini, semuanya tempatnya ada kaitan dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan sahaja tempat, tapi masa pun ada keberkatannya. Jadi sebab itulah, sebagai contoh hari ini tuan-tuan, hari Jumaat, alhamdulillah kita cuti untuk sambutan Maulidur Rasul. Dan saya buat malam ni bukan nak bincang sangat tentang dalil Maulidur Rasul, sebab kita dah bincang dalil Maulidur Rasul ni banyak kali dah. Malam ni saya nak tumpukan pada selawat saja tuan-tuan, masalah selawat. Saya ada sebenarnya nak bawa buku 40 hadis dalam selawat, tapi tertinggal, cari di mana tak jumpa lah. Jadi saya jumpa, yang mana ada saya bawa lah.
Contohnya kita tengok hari Jumaat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menceritakan kemuliaan hari Jumaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengaitkan masa hari Jumaat ini dengan bapa segala para anbiya, bapa segala manusia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari Jumaat itu hari yang dicipta padanya Nabi Adam alaihi salam. Dan pada hari tersebutlah beliau diwafatkan. Maknanya hari Jumaat ini di antara kemuliaannya ada hubungannya dengan para anbiya. Masa hari Jumaat ini juga antara kemuliaannya ada hubungan dengan para anbiya. Hari diwafatkan, hari dijadikan Nabi Adam alaihissalam, itu di antara kemuliaan hari Jumaat. Dan dalam Al-Quran ada disebutkan tentang Nabi Isa dan juga Nabi Yahya, menyebut salamun alai yauma wulidtu wa yauma bu'ithtu. Sejahteralah pada ke atasku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dibangkitkan, pada hari aku diwafatkan. Maknanya kemuliaan hari-hari mereka diwafatkan, kemuliaan hari mereka dibangkitkan, kemuliaan hari mereka dilahirkan, itu ada tentu dalam Al-Quran. Maka bukan sahaja kita mengambil iktibar dari segi tempat dan kesannya dengan para anbiya, tapi kita juga kena ambil iktibar dari segi masa dan kaitannya dengan para anbiya. Orang tanya, kenapa kita mengingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak mengingati hari kematiannya, sedangkan kematiannya juga pada hari yang sama? Ini telah pun dijawab oleh Imam Suyuti. Dah jawab dah. Imam Suyuti kata hari kematian itu hari berkabung. Hari berkabung ni tak boleh lebih dari 3 hari. Tak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali untuk orang perempuan yang kematian suaminya, maka dia tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari. Itu maksimum. Tetapi bersyukur di atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mana ada hadnya tuan-tuan. Sebab tu bila ditanya tentang hari Isnin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut 2 nikmat yang besar, dzaka yaumun wulidtu fihi wa dzaka yaumun bu'ithtu fihi. Ditanya para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa fadilat puasa hari Isnin? Sebab hari Isnin ni bukan hari yang masyhur di kalangan orang Arab. Bukan hari yang masyhur. Hari Jumaat dah nampak dah. Hari Sabtu hari yang masyhur di kalangan Nasrani. Hari Ahad hari yang masyhur di kalangan Yahudi. Sabtu yang masyhur di kalangan Yahudi, Ahad masyhur di kalangan Nasrani. Tapi apa fadilat puasa hari Isnin? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dzaka yaumun ulidtu fi wa yaumun bu'ithtu fi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kaitkan juga hari tersebut dengan kemuliaan baginda dilahirkan dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan pada tarikh yang sama. Bukankah 10 Ashura itu dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kaitannya dengan Nabi Musa alaihi salam, dan untuk melahirkan rasa syukur maka disunatkan kita berpuasa pada setiap hari Ashura. Maka kita diajar untuk mengambil iktibar tempat dan kaitannya dengan para anbiya, masa dan kaitannya pada para anbiya. Maka bukan salah kita nak menyambut Ma'al Hijrah, langsung tak salah. Nak menyambut Isra Mi'raj, langsung tak salah. Kalau di negara Arab ada pada bulan Ramadan kisah-kisah peperangan Badar Kubra, langsung tak salah. Apatah lagi pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diambil iktibar, langsung tak salah tuan-tuan. Bahkan dalilnya lebih kuat lagi daripada mana-mana bid'ah. Maaf saya kata tuan-tuan, setengah orang dia berada dalam parti politik, oh dia kata Maulid Nabi ni bid'ah. Sedangkan parti politik itu pun bid'ah juga. Mana ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana ada pada zaman dahulu? Oh, ada dalilnya, mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Baik, kalau kami nak datangkan dalil berkaitan dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalilnya lebih bertimbul-timbul lagi tuan-tuan. Nak dibandingkan didatangkan dalil untuk penubuhan sebuah parti politik, minta maaf. Kenapa bid'ah lain kita boleh terima dengan jalan istinbat dan jalan ijtihad, tetapi bila bid'ah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima dengan jalan ijtihad, tak boleh terima dengan jalan istinbat? Kenapa tuan-tuan? Maaf kata tuan-tuan, adakah ini tanda kita telah rapuh penghormatan kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Tidakkah kita faham bahawa kita perlu mengambil iktibar dalam sejarah-sejarah para anbiya dari segi tempat dan masa? Bukan tempat sahaja tuan-tuan, masa juga perlu diambil iktibar. Hari ini hari Jumaat, Rasulullah SAW kata, maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Kenapa tuan-tuan? Rasulullah dah beritahu hari Jumaat ni hari berlakunya kiamat. Dan hari berlakunya kiamat, syafaat yang paling besar di hari kiamat nanti ialah syafaat Rasulullah SAW. Jadi pada hari Jumaat ini, peringatilah Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya. Perbanyakkan solat pada hari Jumaat, kerana pada hari ini hari kiamat yang akan berlaku tuan-tuan. Dan pada hari kiamat Rasulullah SAW lah pemberi syafaat yang paling besar tuan-tuan, syafaat kubra. Bahkan Rasulullah kata, wahai Aisyah, celakalah siapa yang tak dapat tengok muka aku ini pada hari kiamat. Begitu sekali tuan-tuan. Rasulullah nak mencari, Sayyidina Aisyah nak mencari jarum, tiba-tiba Rasulullah SAW masuk, dan maka terang tuan-tuan bilik Aisyah radhiyallahu anha, maka dia jumpa jarum, dia puji muka Rasulullah. Maka Rasulullah kata, wahai Aisyah, celakalah orang yang tak dapat melihat muka ini pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi apatah lagi sambutan kita pada hari ini, sambutan Maulid Nabi diadakan pula pada hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah selawat ke atas Rasulullah SAW pada hari tersebut tuan-tuan. Kita dah lepas dah tuan-tuan, dah lepas. Tetapi semoga tiap-tiap hari amalan selawat ni tiap-tiap hari tuan-tuan. Walaupun mungkin kita mengambil sambutan Maulid Nabi ini setahun sekali, tapi Rasulullah SAW melahirkan kesyukurannya seminggu sekali dengan puasa pada hari Isnin. Kita mungkin tak mampu nak sambut seminggu sekali tuan-tuan, sambut ikut hari. Abu Jahal disebut dalam mu'allaqat Sahih Bukhari, diberikan keringanan azab pada seminggu sekali, bukan setahun sekali tuan-tuan. Pada kemuliaan hari, bukan pada kemuliaan tahunan, kemuliaan hari. Mampukah kita? Tak mampu tuan-tuan. Saya semua hidup saya jumpa seorang je kawan saya, orang Indonesia, namanya Abdul Rahman, di Jordan dulu. Dia puasa Nabi Daud tuan-tuan. Kawan saya kata dia puasa daripada muda lagi. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Tak pernah jumpalah lagi lepas tu orang yang begitu tuan-tuan. Tapi saya dengar ada satu orang tuan guru di Kedah yang puasa tiap-tiap hari tuan-tuan. Tapi saya tak pernah berjumpa lagi lah. Jadi apa salahnya tuan-tuan kalau kita sama-sama bincang tentang fadilat selawat ke atas Rasulullah SAW. Ini yang boleh kita lakukan tiap-tiap hari. Bahkan Rasulullah SAW kata, orang yang paling rapat denganku, orang yang paling berhak dengan aku, orang yang paling layak bersamaku di hari kiamat nantilah orang yang paling banyak selawatnya ke atasku, alaihi salatu wassalam. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, dan wahai orang-orang yang telah beriman, selawatlah ke atas baginda dan berilah salam dengan sebenar-benarnya. Jadi ulama kata bila huruf inna digabungkan dengan fi'il mudhari' maka tufidud dawam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nak beritahu bahawa bersenantiasalah, selalunya lah, tidak putuslah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sandarkan perbuatan selawat ini pertama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ayat ini tuan-tuan, ulama kata di sinilah dalil untuk kita berselawat beramai-ramai. Allah Subhanahu wa taala nisbahkan perbuatan solat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pada para malaikat. Mereka adalah jamak tuan-tuan. Maka apa salahnya apabila orang nak berarak ke, orang nak duduk dalam masjid ke,
nak berselawat ramai-ramai, nak baca bazanji, nak baca burdah, nak berselawat ramai-ramai, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam Al-Quran pun dalam bentuk ramai-ramai. Allah nisbahkan kepada Allah dan juga pada para malaikat, dan para malaikat adalah sebanyak-banyak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah paling banyak adalah para malaikat. Bagi setiap kita ni disebut oleh Imam Bajuri ada 8 orang malaikat sekurang-kurangnya. Ada yang sebut 10, ada yang sebut 8. Yang mencatat lain, yang menjaga lain, yang di depan lain, yang di belakang lain, yang siang lain, yang malam lain, bertukar-tukar tuan-tuan. Itu belum masuk malaikat rahmat dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita ada 8 malaikat, dan Allah SWT nisbahkan perbuatan berselawat ke atas Rasulullah ni kepada Allah dan para malaikat yang ramai. Maka langsung tidak salah kalau kita nak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beramai-ramai, kerana disebut dalam Al-Quran pun dalam sirah jamak, yusallu dalam bentuk yang beramai-ramai. Dan perintah pun sallu ya ayyuhallazina amanu, sallu, berselawatlah kamu semua, pun dalam sirah jamak juga, dalam beramai-ramai juga. Tiba-tiba tak boleh pula zikir beramai-ramai tuan-tuan. Wal a'yadzubillah. Saya risau tuan-tuan, banyak orang yang apabila kurang memahami konsep bid'ah ini ataupun konsep bid'ah dalam ibadat ini, kita lihat mereka banyak mengharamkan ibadat-ibadat yang disyariatkan. Sangat-sangat. Sedangkan dosa mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram ni sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Jadi disebut oleh Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, dikatakan oleh beliau, dalam makna solat ini, dalam selawat ini ada makna syukur di atas nikmat Islam. Dan nikmat ini sebenarnya bukanlah daripada pilihan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang pilih kita, dan yang menjadi sebab bagi keislaman kita inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dibincangkan oleh para ulama bahawa segala amalan seluruh umat Islam ni tuan-tuan sebenarnya termasuk dalam hasanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab man dalla 'alal khair adallu 'alal khairi ka fa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya. Maka seluruh pahala umat Islam sebenarnya juga adalah pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih lagi. Dan bukannya bermakna kita memberi hadiah ataupun kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhajat kepada selawat kita, tidak langsung tentu. Bahkan kita yang berhajat kepada selawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada ulama menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dapat manfaat daripada selawat yang kita baca ni kan tuan-tuan. Jadi di sini saya nak nukilkanlah kata Imam Ghazali, ya, berkaitan dengan mengapakah pahala untuk orang yang berselawat ini sangat-sangat besar tuan-tuan. Kita akan tengok nanti. Jadi kata Imam Ghazali radhiyallahu an, wa innama tudha'afu as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam lianna as-salata laysat hasanatan wahidah bal hasanat. Jadi kenapakah apabila satu orang tu berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia dapat pahala berganda-ganda. Kita tahu bukan sahaja dapat 10 hasanat, bukan sahaja dapat diangkat 10 darajat, bukan sahaja dihapuskan 10 dosa, bahkan dalam riwayat disebut 100. Jadi kenapa pahala ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini begitu besar tuan-tuan? Kenapa kata Imam Ghazali? Kerana pada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan kita melakukan satu ibadat, bukan hasanatan wahidah, bukannya satu kebaikan. Bila kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benarnya kata Imam Ghazali di sini kita telah melakukan 10 kebaikan dalam satu masa. Jadi sebab itulah amalan, dan kita pun tahu ulama menyebut bahawa
amalan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini amalan yang diterima walaupun tidak ikhlas. Sebab apa? Sebab kita berdoa dan Allah terima doa kita. Kita kata apa? Allahumma, ya Allah, Engkau yang berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kata ud'uni astajib lakum. Kau doa aku terima. Dan kita doa Allahumma, ya Allah, selawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak tahu, kami tak mampu, kemuliaan baginda kami tak faham. Dan kita berdoa pada Allah, Allahumma, Engkau lah ya Allah yang mampu memberi rahmat, yang mampu mengangkat darjat, yang mampu memberi kemuliaan kepada Rasulullah. Kerana kami tak kenal, kami tak mampu, kami tak layak. Sebab itulah selawat, tuan-tuan, walaupun tanpa ikhlas, tetap Allah Subhanahu Wa Taala terima. Bahkan setengah ulama sebut selawat ini juga walaupun tidak memahami maknanya dengan menyebut pun dapat pahala. Ini disebut oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab Nihayatul Zaid. Mana-mana tasbih yang dibaca tanpa mengetahui makna secara umum tak dapat pahala, tuan-tuan. Tetapi membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tak memahami maknanya secara umum, tak syarat mengetahui makna secara detail, tuan-tuan. Walaupun tak memahami makna secara umum, Imam Nawawi sebut pun dapat pahala, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita tak mampu, tuan-tuan. Pertama, fiha tajdidul imani billahi awalan. Kata Imam Ghazali, kerana pertama sekali ada memperbaharui iman. Inilah kita bertadarruk, maknanya kita memohon pada Allah, bukan kita yang berselawat. Kita mohon Allah yang berselawat. Jadi kita memohon kepada Allah, kita merendahkan diri pada Allah, di situ ada makna penyerahan. Maka memperbaharui iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, summa bir rasuli tsaniyan, dan kemudian memperbaharui iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dah ada dua hasanat di situ. Memperbaharui iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaharui iman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa bi ta'zimihi tsalisan, kemudian dengan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Maknanya kita kena muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena hormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebut as-salatu minallah ala Rasulillah, maknanya ar-rahmatu ma'at ta'zim. Maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja merahmati, dalam masa yang sama Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat pahala yang ketiga, iaitu pahala memuliakan, membesarkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma bil inayah bi talabil karamatilah rabi'an. Kemudian dengan inayah ni maksudnya kita mengambil cakna, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pahala yang keempat, kebaikan yang keempat. Summa tajdidul imani bil yaumil akhir wa anwa'i karamat. Kemudian memperbaharui iman dengan hari akhirat dan berbagai-bagai karamat, kemuliaan-kemuliaan lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Allah simpan di akhirat nanti, banyak, tuan-tuan. Antaranya syafaat kubra, antaranya doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan doakan yang tak pernah diilhamkan pada mana-mana makhluk. Dan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang dah masuk syurga, Rasulullah masih lagi sibuk kami menyelamatkan umatnya daripada api neraka. Sehingga Rasulullah berdoa sehinggalah akhirnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah sekalipun akan dapat keluar daripada api neraka. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, memang kita takkan langsung mengkafirkan orang yang mengucap dua kalimah syahadah, langsung tidak. Walaupun ada sebahagian mengkafirkan tapi langsung tidak. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ulama kata bila kita mengkafirkan seseorang itu, maknanya kita hukum dia kekal dalam api neraka. Sanggup kita, tuan-tuan? Kita nak kata simpulan ni kekal dalam api neraka bila kita kata dia kufur.
Sebab tu syarat nak jatuh kufur sangat-sangat ketat. Tetapi berbeza dengan fahaman Wahabi dan fahaman Wahabi membuka pintu kufur seluas-luasnya, sangat luas. Membuka pintu bid'ah seluas-luasnya dan menyempitkan pintu ibadah. Inilah golongan seumpama golongan Khawarij. Pintu kufur dibuka seluas-luasnya. Orang buat ni jatuh kufur, orang cakap ni jatuh kufur, orang buat begini jatuh kufur, jatuh kufur, jatuh kufur. Maka tidak heranlah disebut dalam kitab-kitab mereka, ramai orang umat Islam ni jatuh kufur, jatuh syirik. Kemudian dibukakan lagi pintu bid'ah. Orang buat ini bid'ah, buat itu bid'ah, buat ini sesat, buat ini sesat, buat itu sesat. Dan disempitkan pintu ibadat. Oh, ni bukan ibadat, nak buat mesti maksur, nak ini mesti maksur, nak ini maksur. Akhirnya orang tak boleh buat apa tuan. Nak ibadat tak boleh, pintunya sempit sangat. Tapi senang jatuh dari kufur. Senang sangat jatuh kufur. Allahu Akbar. Berbeza ahli sunnah wal jamaah, membuka pintu ibadat seluas-luasnya. Rasulullah pun sebut mendatangi isteri pun dapat pahala. Imatatul adha 'anil tariq, buang benda-benda yang membahayakan daripada jalanan pun dapat pahala. Pintu ibadat ni dibuka seluas-luasnya. Bahkan saya dengar kisah Tuan Hussein Kedah. Tuan Hussein Kedah ni apabila dia tak ada benda nak buat tuan, maka dia akan bawa kayu. Tuan Hussein Kedah antara para ulama kita yang banyak mengarang kitab, keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia akan pusing kampung. Dia pusing kampung buat apa? Tengok kalau ada benda-benda yang menghalang jalan tu dia buang. Dia pusing kampung just untuk cari barang-barang yang menghalang jalan. Begitu luas pintu ibadat ditunjukkan oleh ulama kita dan dibuka oleh ulama kita. Takkan nak cari dalil kot tuan-tuan. Ni apa dalil pusing kampung ni? Apa saya pernah buat ni? Oh, semua nak cari dalil. Nak mencangkul pun payah. Bahkan kalau kita tengok betapa menanam pun dapat pahala. Menanam pokok, kita berselawat pada setiap tasbih yang disebut oleh pokok tersebut, kita pun dapat mudah sangat. Kalau buah-buahan kita, tanaman kita dimakan oleh binatang, maka itu jadi hukum sedekah. Gerah tidur pun dapat pahala tuan-tuan. Begitu mudah untuk dapat pahala dan begitu mudah untuk buat ibadat dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Wahabi lain sikit. Semua nak dalil. Nanti kalau orang nak pusing kampung nak kena buat dalil dulu. Ni apa ni? Nak kena buat dalil. Mesti apa dalil buat kayu ni? Kenapa tak buat cangkul? Kenapa jalan kaki? Kenapa tak naik kereta? Habis semua nak kena buat dalil. Orang tak buat apa-apa tuan-tuan. Jadi kita ahli sunnah ni, kita buka pintu ibadat seluas-luasnya dan kita sempitkan pintu kufur dan juga pintu bid'ah. Berbeza sangat dengan orang Wahabi tuan-tuan. Summa bi dzikri alihi sadisan. Dan kemudian dengan menyebut alihi. Ali ni tuan-tuan ada 5 tafsiran. Tafsiran yang dipilih oleh Imam Nawawi ialah semua orang yang beriman yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dalam ali. Tapi makna yang lebih khususkan lebih lagi ialah daripada keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, kalau berselawat ke atasku, maka berselawatlah juga ke atas ahli keluargaku. Dan kita dalam mazhab Syafi'i berselawat ke atas ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahiyat akhir itu sunnah ba'ad. Begitu ketat. Maksudnya begitu tinggi berselawat ke atas ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i. Maknanya ijtihad beliau, andai kata kita tertinggal berselawat wa ala ali sayyidina Muhammad atau wa ala ali Muhammad, tertinggal ali tu, tampunglah kekurangan tersebut dengan sujud sahwi. Begitu ketat tinggi tuan-tuan. Dah dapat 6 kebaikan. Wa inda dzikri salihin tunzalur rahmah, tanzilur rahmah, ada 2 balik tuan-tuan. Thumma bi ta'zimi alihi binisbatihim ilaih. Maknanya bila kita sebut ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan orang-orang soleh,
maka diturunkanlah rahmat turun. Betul tuan-tuan? Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Bila disebut orang soleh maka rahmat akan turun. Sebab tu disebut dalam satu riwayat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an apabila mendengar orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka bila sebut anna Muhammadar Rasulullah, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an akan berdoa Allahumma hfadhli sam'a wal basar, maka ditiup-tiupkan ke kedua ibu jarinya, maka disapu kedua di matanya. Dan bila ditanya kenapa, kerana bila disebut nama orang soleh maka rahmat akan turun. Dan bila rahmat turun ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebab rahmat turun ketika nama orang soleh disebut. Jadi bila ketika rahmat turun, kata Imam Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi bila dengar asyhadu anna Muhammad disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidina Abu Bakar pun berdoa lah. Sebab itu di antara waktu yang sangat makbul, sebab waktu rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Dan dalam masa yang sama memuliakan ahli keluarga baginda dengan menisbahkan ahli keluarga baginda kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu kebaikan yang ketujuh. Summa bi izharil mawaddati lahum thaminan. Kemudian pahala yang ke-8 ialah dengan menyatakan kasih sayang kita kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dalam Quran tersebut kulla as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak minta daripada kita apa-apa pun illa al-mawaddata fil qurba, melainkan supaya kita kasih kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma al-ibtihal wa tatarru' fi du'a, dan kemudian kita dalam masa yang sama kita tunduk, rendah diri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu adalah mukhni otak lah tuan-tuan, maksudnya intipati kepada ibadah. Thumma bil i'tirafi 'ashiran bi anna al-amra kullahu lillah wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadruhu fa huwa muhtajun ila rahmatillahi azza wa jalla fa hadhihi 'asharu hasanat. Dan yang ke-10 tuan-tuan ialah kita mengiktiraf. Apa yang dia kata iktiraf? Kita mengiktiraf bahawa semua perkara, semua urusan, semua kehendak itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setinggi mana pun kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda tetap berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pahala yang ke-10. Dan ulama kata ini selawat jugalah di antara perkara yang akan menyelamatkan kita daripada mempertuhankan Rasulullah. Sebab tu Rasulullah tak dipertuhankan tuan-tuan. Tak ada dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertuhankan. Sayyidina Ali ada dijadikan sebagai Tuhan. Saya pernah jumpa Syiah Alawiyin yang sangat ekstrim di Turki tuan-tuan. Dia kata Ali itu Tuhan kan. Dia tanya kepada kami, Ali itu Tuhan kan. Dia kata ada ulama kata arak ni halal, pening Orang Turki ramai yang pening sikit. Tapi alhamdulillah Sufi pun ramai tuan-tuan. Tapi Syiah Alawiyin ni di bahagian selatan Turki tu mempertuhankan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipertuhankan. Dan di antara khasiat selawat ini juga ulama kata ialah tidak mempertuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Rasulullah kata aku tak risau kamu akan jatuh kufur sebabku, tidak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dalam selawat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berselawatlah, rahmatilah dan muliakanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqam khaliq dengan makhluk itu jelas. Maqam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhajat kepada Allah itu jelas. Jadi dalam selawat ini juga ada keselamatan dalam akidah kita. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dipertuhankan seperti mana sebahagian orang-orang soleh terdahulu, dan juga ada nabi dahulu juga yang dijadikan Tuhan oleh kaum-kaum mereka. Jadi sebenarnya fadilat selawat ni terlalu banyak. Maka ulama kata itu juga tanda walak kita. Tanda walak maknanya tanda kita
memberi walak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kita memberi walak kita kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah kata istaghfiru li ashabi, mintalah doa keampunan kepada para sahabatku. Maksudnya antara amalan-amalan yang patut kita buat ialah tiap-tiap hari kita kena berdoa juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebab itu kita masukkan dalam selawat kita wa ala alihi wa sahbihi. Dan Syekh Habib Omar ada sebut, bila kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berselawat ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita dah letakkan walak kita kepada mereka. Walak kita kepada mereka. Dan bila kita berselawat ke atas Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita beramal dengan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li ashabi, berdoalah keampunan untuk para sahabatku. Apatah lagi bila kita tambah lagi wattabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'ahum wa tabi'in tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maknanya kita masukkan lagi setiap orang beriman, bagi setiap orang beriman kita dapat satu hasanah. Masukkan lagi kita dalam kita, bahkan ini satu bentuk tawassul kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul. Jadi pahala selawat ni amat-amatlah besar. Maka saya baca sedikit lagi tuan-tuan. Betul. Masuk isyak. Tambah sikit je tuan-tuan. Baca hadis moga dapat keberkatan tuan-tuan. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kita dah sebut Abdullah bin Mas'ud ini masyhur dengan selawatnya. Bahkan beliau diriwayatkan juga hasinu salatakum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka perindahkanlah selawat kamu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud pun ada mencipta selawat yang indah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kita boleh tengok dalam kitab Dalailul Khairat. Yang selawat pun ada ramai ulama. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling layak, yang paling dekat dengan aku, yang paling berhak dengan aku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak selawatnya ke atas aku. Dengan fadilat-fadilat selawat yang kita dah bacakan tadi tuan-tuan. Sebab itulah ulama kata selawat ni biasanya wirid muntahi tuan-tuan. Wirid golongan-golongan yang khawas. Kalau kita tengok dalam kitab Syekh Abdul Wahab Syarani menyebut antara guru-guru beliau yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sedar dan jaga, antara amalan mereka ialah berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya sebanyak 50,000 kali satu hari. Ini amalan-amalan para wali. Kalau ada orang dengar bid'ah, apa san 50,000 bid'ah? Tak boleh kira, bagi dia orang tak boleh kira. Astaghfirullahaladzim. Kita dah bincang masalah takhsisul ibadah terdahulu. Meletakkan nombor tak semestinya itu bermaksud takhsis yang haram. Kita kena faham. Takhsis yang haram tu bila kita kata kurang 50,000 haram. Boleh tuan-tuan. Bahkan banyak amalan-amalan kita yang kita tertinggal. Kalau dalam satu hadis, kalau boleh kita baca qul huwallahu ahad satu hari 50 kali tuan-tuan. Barang siapa baca qul huwallahu ahad sekali dapat satu baca Quran, baca 3 kali dapat pahala khatam Quran, baca 11 kali Allah SWT bina 1 mahligai, baca 2 kali Allah bina 2 mahligai, baca 3 kali Allah bagi 3 mahligai, baca 50 kali seolah Allah kata bangun dan silalah masuk syurga. Ini orang yang baca 50 kali satu hari qul huwallahu ahad. Banyak lagi amalan-amalan tuan-tuan. Oh tapi dijauhkan kita hadis dhaif. Allahu akbar. Padahal fadilat qul huwallahu ahad terlalu banyak, bahkan barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sakit yang dia akan mati padanya, maka tak ada antaranya dan syurga melainkan kematian. Allahu akbar. Besar tentang amalan-amalan tuan-tuan. Dan ulama kata antara kemuliaan qul huwallahu ahad itu dinamakan surah Al-Ikhlas dan dinamakan surah Tauhid, tetapi masih lagi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Di mana tuan-tuan? Pada qul
pada kul, katakan olehmu wahai Muhammad, katakan olehmu wahai Muhammad. Walaupun itulah surah yang dinamakan surah Ikhlas, walaupun dinamakan itu surah Tauhid, maknanya ulama kata unsur Muhammadi tidak mencacatkan ikhlas dan unsur Muhammadi tidak mencacatkan tauhid. Tak, tuan-tuan. Dan Abu Daud mengatakan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Sallu alaihi fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Selawatlah ke atasku, sesungguhnya selawat kamu akan sampai padaku daripada mana, dalam keadaan mana pun kamu sekalipun. Di mana saja kamu berada, dalam keadaan mana sekalipun. Warawa Muslim, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 kali." Dan dalam riwayat Tabrani, barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat dengannya 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat ke atasku 100 kali, maka Allah akan tertulis di antara dua matanya ini bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Di antara dua matanya ini kebebasan daripada sifat nifaq dan kebebasan daripada sifat daripada api neraka. Ini tuan-tuan, ni ada satu keistimewaan ni tuan-tuan. Kawasan ini tuan-tuan, kalau dalam sebahagian tariqah Sufiyah, ini adalah salah satu daripada tempat-tempat zikir. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok tempat ini tempat orang banyak berfikir. Dan apabila Dajjal timbul nanti, orang mukmin akan dapat melihat pada kawasan ini kafarah, kufur. Bahkan pada hari kiamat nanti akan ada binatang yang akan keluar dan akan pergi pada orang-orang yang kufur, dia tulis kufur, yang mukmin dia tulis mukmin, dan ditutup hati-hati pada mana tak keluar dah, kufur dah, kafir. Ini tuan-tuan, kawasan ini adalah kawasan yang, sebab tu kalau dalam tarikat sufi, kawasan ini adalah antara kawasan yang penting, juga kawasan yang akan mempengaruhi kekhusyukan solat kita, tuan-tuan. Tapi dalilnya dalam bentuk isyarat. Banyak, tuan-tuan, sangat banyak. Pernah para sahabat Rasulullah SAW minta tanda daripada Rasulullah SAW sebab dia nak balik ke kaumnya, kaum Daus. Allahumma hdi Dausan. Rasulullah SAW berdoa. Maka bila Rasulullah doa untuk dia dapat petanda, maka cahayanya timbul di antara kedua matanya. Kemudian dia kata, Rasulullah, kalau aku balik dalam keadaan begini, ditakuti nanti orang kata aku ahli sihir, maka dipindahkan ke tangannya ataupun ke tongkatnya. Saya lupa tuan-tuan hadis tu. Ini ada kaitannya tuan-tuan. Tapi orang Wahabi kata bid'ah. Kita kata dalam Al-Quran sebut hatta talinu juluduhum ila zikrillah, sehingga lembut kulit-kulit mereka untuk berzikir pada Allah. Ni dalam Al-Quran ada sebut kulit kita akan berzikir pada Allah, boleh berzikir pada Allah. Macam mana nak berzikir dengan kulit? Tanyalah pada ahli zikir. Jangan tanya pada ahli Wahabi dah habis. Zikir bid'ah. Habislah kita tuan-tuan, waliyazubillah. Dan banyak lagi lah tuan-tuan yang berkaitan dengan, cuma saya tutup dengan hadis ni. Dia kata daripada Abu Daud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang bakhil itu ialah orang yang apabila aku disebut di sisinya, maka dia tidak berselawat ke atas aku. Dan kata Ibnu Sunni daripada Jabir radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi faqad syaqqa. Barang siapa yang aku disebut di sisinya, maka dia tak berselawat ke atasku, maka sesungguhnya dia ialah celaka. Dan kata Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, maka tidak ada selepas bakhil berselawat ke atas Rasulullah SAW, melainkan bakhil untuk mengucap dua kalimah syahadah. Tinggi tuan-tuan, tingginya tuntutan untuk kita berselawat. Bahkan ulama ada memperbahaskan tentang hukum selawat, fardu ke sunat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, itu sajalah perbincangan kita pada malam ini, lebih berkaitan tentang selawat. Sebab kita dah banyak bincang tentang dalil-dalil maulid Nabi, tak payah bincang dah tuan-tuan. Kalau orang tu buat birthday party, disambut hari-hari lain, hari dia kahwin disambut, hari anak dia lahir dia gembira, hari dia ni,
Tiba-tiba maulid Nabi dia kata bid'ah, tak payah dengar lah tuan. Tak payah bincang lah. Tak payah bincang. Sambutan lain ya Allah, inilah disambut. Betul? Tapi bila sebut maulid Nabi, tak ada dalil. Macam lah yang disambut semua tu ada dalil. Kita sudahi sikit dengan doa dan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din waj'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.